During boiling process, we will add ice cube to our noodles itself. This business is purely started up of the passion towards the noodles because I'm the person who loves to eat the noodles and I'm very health conscious person when it's come to the food options. Pada hari ini, terdapat pelbagai hidangan berasaskan mi yang telah menjadi makanan utama pilihan ramai. Di mana-mana sahaja, hidangan mi yang mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi ini sudah hampir mampu menjadi pengganti kepada nasi atau roti yang merupakan makanan ruji tradisional sedunia. Menurut perangkaan industri, masyarakat di seluruh dunia menjamah sejumlah 270 juta hidangan mi segera pada setiap hari. Dan di Malaysia sahaja, angka ini mencecah 3.6 juta paket mi segera untuk penggunaan tempoh yang sama. Statistik ini hanya meliputi kategori mi segera dan tidak termasuk jenis mi yang lain lagi. Pokoknya, permintaan terhadap hidangan mi adalah amat tinggi dan dijangkakan akan terus meningkat lagi. Dari segi pembuatannya, pelbagai jenis mi telah dihasilkan melalui proses inovasi, otomasi dan kreativiti berterusan dalam industri pembuatan makanan. Secara kasarnya, mi yang terhasil dalam industri ini boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu mi kering dan mi segar. Uniknya, kesemua jenis mi ini diperbuat daripada 3 bahan asas utama sahaja. Our main ingredient that will be flour, water and salt. For water, we are using soft water instead of hard water. Then why we are choosing soft water is because soft water can enhance the noodles texture, sterilize the noodles and create the smoother of the noodles. Dengan hanya berbekalkan 3 bahan asas ini, pelbagai jenis dan ramuan mi telah dihasilkan di seluruh dunia. Persoalannya, bagaimanakah bahan utama ini mampu mempengaruhi dan membezakan kualiti mi yang terhasil? Sebagai pengguna, kita mungkin hanya mementingkan rasa dan bentuk fizikal produk akhirnya. Tetapi sebagai pengeluar mi profesional, kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan berterusan inilah yang telah membawa kepada pelbagai inovasi baharu dalam penghasilan mi. Salah satu kriteria utama yang menentukan keunikan pembuatan mi adalah jenis air yang digunakan. Sekali imbas, istilah soft water dan hard water atau air lembut dan air keras mungkin kedengaran agak janggal. Namun, perbezaan kandungan mineral di dalam air inilah yang bakal menghasilkan mi mengikut piawaian industri yang dikehendaki. Hard water lebih merujuk kepada kandungan kalsium dan magnesium yang terdapat di dalam molekul air. Sementara soft water pula terdiri daripada kandungan sodium dan molekul hidrogen serta oksigen yang terdapat di dalamnya. Tanpa mineral tambahan ini, air lembut mampu menghasilkan tekstur mi yang lebih optimum mengikut citarasa pelanggan dan kehendak industri. First off, we will mix the dough and compound to the sheet. For one product, normally will take around 10 minutes to cut to the size according to the different thickness. Tepung, air dan garam akan dicampur dan dimasukkan ke dalam mesin untuk menghasilkan dough. Mesin ini akan terus mengadun sehingga dough yang terhasil ini menjadi sekata dan sebati. Nisbah campuran bahan-bahan ini harus tepat untuk menghasilkan tekstur mi yang dikehendaki. Dough yang sudah terhasil dengan sempurna ini akan dimasukkan ke dalam mesin yang seterusnya. Adunan dough ini akan dicanai dan dimampatkan sehingga membentuk kepingan dough yang lebih nipis dan lebar. Kepingan dough yang leper ini akan terus digerakkan oleh mesin sehinggalah ia dipindahkan ke dalam mesin pemotong. Di dalam mesin inilah, permukaan kepingan dough ini akan menyentuh dan dipisahkan oleh gerigi-gerigi mata pisau yang tersusun secara seragam, sekaligus memotong kepingan dough ini mengikut saiz yang dikehendaki. Selepas proses pemotongan ini, dough yang lebar dan leper akan berubah dan membentuk untayan-untayan panjang yang berlipat, sesuai dengan nama dan bentuk mi itu sendiri. During boiling process, we will add ice cube to our noodles itself.
Why we have to do it like this is because to enhance the noodles not going overcooked. Memandangkan pembuatan mi hanya melibatkan bahan asas yang sama, keunikan produk akhirnya banyak bergantung kepada teknik dan kaedah penghasilannya. Penambahan ais ketul dalam air yang mendidih ketika proses memasak mi ini merupakan salah satu contoh kaedah unik yang digunakan pengeluar mi untuk bersaing secara dinamik dalam menghasilkan produk yang lebih berinovatif. Teknik ini juga mampu menjadi salah satu USP atau keunikan produk yang perlu dipertonjolkan untuk terus berdaya saing dalam industri yang kompetitif ini. Pengeluar mi pada hari ini harus bersifat fleksibel dalam memenuhi citarasa dan kehendak pelanggan. Sebagai contohnya, mi yang terhasil ini mungkin boleh dimakan secara terus, manakala dalam keadaan tertentu, mi mungkin sengaja dihasilkan dalam bentuk yang lebih mentah. Some customer request the noodles to be half cooked or fully cooked. After we cooking, we will packing to the related packaging. Then we will seal it. Then we will go through the process. We call metal detector. We will cartoning, store to the cold room for 1 day. After we will send it to the customer for the next day. Mi yang telah masak sepenuhnya atau mi dalam keadaan separa masak ini bakal membezakan kategori mi yang terhasil dalam industri pembuatan, iaitu jenis mi kering atau mi segar. Kaedah penghasilan yang berbeza ini akan mempengaruhi tekstur, keanjalan, tempoh simpan, cara dan masa penggunaannya. Keenakan hidangan mi juga banyak bergantung kepada resepi dan kreativiti tukang masak itu sendiri. Namun, sebagai pemain industri yang kompetitif, pengeluar mi harus mempunyai beberapa keunikan lain untuk memantapkan lagi rangka pemasaran produknya selaras dengan visi dan misi syarikat. Dalam bahagian seterusnya, kita akan melihat bagaimana syarikat pengeluar mi menggunakan cara unik dan organik untuk mengeringkan produknya, sekaligus menjarakkan diri secara strategik dengan pesaing-pesaing lain yang terdapat di pasaran. For our dry noodles, using the same method, we are mixing, compound, sheeting, cut to the size, and then get to the certain mold that we are customer request. Secara kasarnya, mi yang dihasilkan dalam industri makanan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu mi kering dan mi segar. Lazimnya, kategori mi kering yang turut meliputi penghasilan mi segera merupakan mi yang tidak masak sepenuhnya atau dihasilkan dalam keadaan separa masak. Dengan kata lain, mi ini harus dicelur atau dimasak terlebih dahulu sebelum boleh dimakan dengan selamat. Mi jenis kering ini biasanya mempunyai tempoh simpanan dan jangka hayat yang lebih lama. Mi segar atau mi yang sudah masak sepenuhnya pula lebih biasa digunakan dalam industri yang memerlukannya dengan kadar segera dan dalam kuantiti yang lebih kecil, seperti penggunaannya di restoran dan hotel. Mi ini biasanya dihasilkan dalam bentuk segar, yakni dalam keadaan lembap atau basah. Tempoh simpanannya juga lebih pendek. Untuk meningkatkan kesegaran dan tempoh penggunaannya, mi ini boleh disterilkan dan kekal disimpan di dalam ruang dingin. Sama ada kering atau segar, penghasilan mi ini melalui proses awalan yang sama. Bahan utama seperti tepung, air dan garam akan dicampur ke dalam mesin sehingga membentuk dough yang sebati dan sekata. Usai proses ini, adunan yang sama akan dicanai dan dimampatkan sehingga membentuk dough yang leper. Ia kemudiannya akan turut dipotong dan dibentuk mengikut acuan mi yang dikehendaki. Untuk menghasilkan mi kering, satu proses tambahan akan dilakukan, iaitu kerja-kerja pengeringan. Walaupun kerja ini nampak mudah, teknik dan kaedah yang digunakan mampu menghasilkan kualiti mi yang berbeza. Then our dry noodle will be arranging in the drying trolley, and we will send to the indoor drying room to gather all the natural sunlight to dry our noodles. Noodles itself, we have to control the water moisture content around 11%. Terdapat pelbagai cara dan kaedah untuk membentuk ciri-ciri keunikan dalam penghasilan mi. Salah satu kriteria yang mendapat perhatian pengguna masa kini adalah aspek kesihatannya.
Walaupun mi lazimnya dihasilkan dengan menggunakan tepung gandum sebagai ramuan utama, tepung yang berasaskan bijiran lain yang lebih berkhasiat turut digunakan sebagai pengganti. Ramuan organik lain yang berasaskan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan juga ditambah untuk tujuan ini. Keunikan produk mi yang terhasil juga boleh diperolehi dengan cara dan teknik pengeringan yang strategik dalam penghasilan mi kering. Proses pengeringan mi yang lebih mudah dan pantas melibatkan kaedah menggoreng celur untuk mengeluarkan kandungan air dan kelembapan daripada tekstur asalnya. Namun, penggunaan minyak dalam proses menggoreng ini menyebabkan produk mi kering yang terhasil kurang berkhasiat. Teknik goreng celur dan penggunaan minyak juga mengubah tekstur dan rasa mi sehingga ia kurang sesuai digunakan dalam resepi hidangan yang tertentu. Jadi, apakah alternatif yang ada untuk mengeringkan mi ini dengan kaedah yang lebih berkhasiat di samping mampu mengekalkan kualiti serta keaslian rasa dan tekstur mi kering yang terhasil? Sun drying method not only given the noodles better texture, but also much healthier than the noodles that are using deep fry method. Also, we don't put any artificial additive. Proses mengeringkan mi di bawah pancaran cahaya matahari merupakan teknik lama yang digunakan sebelum sistem otomasi industri diperkenalkan dalam sektor pembuatan makanan. Bagaimanapun, proses urbanisasi, perubahan cuaca dan pencemaran alam sedikit sebanyak telah menyebabkan teknik ini semakin sukar dan mahal untuk diteruskan, lalu digantikan dengan kaedah yang lebih pantas dan mudah. Desakan dan kesedaran pengguna turut menjadikannya satu opsi organik, trend strategik dan tawaran keunikan yang baharu. Cara pengeringan alternatif secara otomasi juga terus dicipta dan diperbaharui untuk memenuhi keperluan pasaran. Keadaan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh peningkatan pasaran mi kering, terutamanya permintaan terhadap mi segera di dunia yang semakin berkembang secara umumnya dan di Malaysia secara khususnya. Mengikut perangkaan yang dilakukan di peringkat antarabangsa, Malaysia menduduki antara 15 negara teratas di dunia sebagai pengguna terbesar mi segera. Dengan nama negara-negara besar lain seperti Amerika, China dan Jepun yang turut berada di dalam senarai ranking tertinggi ini, tidak dapat tidak, kesedaran terhadap aspek kesihatan semakin menjadi keutamaan. Dengan kata lain, kuasa utama kini terletak di tangan pengguna akhir dan pembeli. Bersertakan prioriti berterusan ke atas faktor nutrien dan implikasi kandungan kimia di dalam penghasilan mi, pengeluar harus memikirkan cara yang lebih kreatif untuk menghasilkan produk yang berpiawaian tanpa mengkompromikan aspek keselamatan, rasa dan kualiti penghasilan. Mi yang sudah siap terhasil ini akan dibungkus mengikut spesifikasi yang diberikan oleh pelanggan. Mi ini juga akan melalui ujian saringan untuk memastikan produk akhir yang terhasil ini adalah bebas daripada segala bentuk sisa pencemaran. Mesin pengesan logam akan digunakan untuk tujuan ini. Sementara menunggu untuk dipasarkan, mi segar ini akan disimpan di dalam ruang dingin untuk mengekalkan kesegarannya. Pegawai kawalan kualiti juga akan memeriksa keadaan mi sebelum penghantaran dilakukan. Kenderaan yang dilengkapi ruang dingin turut digunakan untuk menyimpan mi agar kelembapan dan kesegaran produk ini kekal terpelihara ketika sampai di tangan pelanggan. Mi kering dan segar yang dipasarkan untuk kegunaan industri seperti di restoran dan hotel biasanya tidak memerlukan pakej pembungkusan yang menonjol. Pelbagai jenis mi kering untuk pasaran runcit pula akan dibungkus secara strategik mengikut trend penjenamaan dan pemasaran seperti mana yang ditetapkan piawaian industri. We will change the noodle cutter 7 times per day to produce different size of noodle to our customers. Penukaran mata pisau untuk menghasilkan mi dalam bentuk dan ketebalan berbeza ini merupakan antara contoh pengubahsuaian yang mampu dilakukan menerusi penggarapan sistem otomasi industri dalam penghasilan mi secara besar-besaran. Inovasi ini jugalah yang memungkinkan revolusi industri pembuatan mi segera berlaku di sekitar dunia sehingga ke hari ini. Sebelum industri ini berkembang, mi lazimnya dihasilkan dengan pelbagai kaedah manual untuk mengadun dan memanipulasikan dough. Menerusi teknik tradisional ini juga, dough mampu diuli dan dileraikan hanya dengan menggunakan tenaga tangan untuk membentuk untaian mi. Namun begitu, penghasilan mi dengan cara ini dikekangi masa dan kuantiti yang terhad. Malah, pada hari ini,
Kaedah sebegini biasanya dijadikan alat pemasaran untuk menjual dan menghasilkan mi secara kecil-kecilan. Penggunaan mesin bukan saja dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran, tetapi ia memberikan fleksibiliti kepada pengeluar untuk menghasilkan pelbagai jenis mi mengikut spesifikasi yang dikehendaki pelanggan. Mi yang dihasilkan dengan penggunaan mesin juga mampu dikawal dengan mudah untuk membentuk produk dengan piawaian yang sekata dari segi rasa dan bentuk fizikalnya. Dengan pengenalan revolusi industri keempat, otomasi yang lebih canggih dan berbentuk digital dijangkakan akan terus berlaku dalam industri pembuatan makanan. Dalam konteks penyediaan mi pula, sudah ada teknologi canggih yang menggunakan aplikasi robotik dan kecerdasan buatan untuk memasak dan menggoreng mi tanpa melibatkan tukang masak manusia. Tidak dapat tidak, perkembangan dan peralihan teknologi ini bakal mempengaruhi cara mi dihasilkan dan dipasarkan pada masa akan datang. Our company produces around 70 different type of noodles. We have fresh, which is 14 shelf life for restaurant Horeca. We have sterilized noodles, which is 1 year shelf life for local and export market. Also, we have dry noodles for export market and the local as well. Pengenalan sistem otomasi juga membolehkan mi dihasilkan mengikut cita rasa antarabangsa dan dipasarkan ke peringkat global. Sebagai contoh, mi kering dan mi segar seperti ramen yang sinonim dengan masyarakat Jepun sudah pun boleh dihasilkan oleh pengeluar tempatan di negara kita. Keadaan ini dipermudahkan lagi dengan penggunaan bahan asas yang sama dalam penghasilan ramen berbanding dengan mi yang lain. Dengan kepesatan teknologi logistik dan e-dagang, bahan tambahan lain yang diperlukan dalam penghasilan ramen mampu diimport dengan mudah. Besertakan pengenalan sistem otomasi dan penggunaan mesin, penghasilan ramen mengikut resepi asal dengan pelbagai nisbah ramuan tidak sukar diaplikasikan. Ditambah pula dengan falsafah pembuatan syarikat yang menekankan aspek kesihatan dan khasiat tambahan misalnya, pelbagai inovasi ramen baharu turut mampu diperkenalkan untuk dijadikan sandaran keunikan. Penglibatan syarikat pembuatan mi ke pelbagai pameran makanan di peringkat antarabangsa mampu membuka lebih banyak peluang dan pasaran baharu. Walau apapun permintaan pelanggan, syarikat pengeluar mi yang mempunyai pensijilan dan piawaian antarabangsa mampu mencari jalan penyelesaian untuk menghasilkannya. Segalanya bergantung kepada usaha, objektif dan niat syarikat itu sendiri. This business is purely started out of the passion towards the noodles because I'm the person who love to eat the noodles and I'm very health conscious person when it's come to the food options. Prinsip dan pendirian peribadi dalam aspek kesihatan dan penghasilan makanan ini turut mampu diterjemahkan sehingga menjadi model perniagaan yang berjaya. Namun, untuk terus melestarikan perusahaan ini dalam industri yang sebegitu kompetitif, pengusaha mi mungkin perlu lebih daripada itu. When we first started, there were a lot of market players in this industry who have been doing business for many years. However, we do have our unique selling point to make a stand in this industry. For example, we dry our noodles using natural sun-dry instead of deep fry. I think good problem-solving skill is required in our company actually, as food company involve a lot of troubleshooting and finding solution. For example, customer receive complaint, then we have to sort it out. QA/QC for our product quality also, and work ethic also important in our food industry. Siapa sangka, pembuatan mi yang dikesan bermula sejak 4,000 tahun yang lalu telah berkembang menjadi salah satu subset industri makanan yang terbesar dan terpenting di dunia pada hari ini. Malaysia juga boleh berbangga kerana mempunyai rangkaian pengusaha yang mampu menghasilkan pelbagai jenis mi untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Antara lain, faktor utama kejayaan ini adalah bertitik tolak daripada keupayaan pengusaha IKS mencari niche yang tersendiri
untuk terus bersaing secara strategik dalam pasaran yang cukup sengit ini. Ini termasuklah menghasilkan produk mi yang mempunyai nilai tambah dengan memberikan tumpuan kepada teknik penghasilan yang lebih sihat, penggunaan bahan dan ramuan yang lebih berkhasiat, serta produk akhir yang lebih berkualiti. Keupayaan otomasi syarikat juga mampu memberikan kelebihan kepada para pengusaha untuk menjadi pembekal alternatif yang berpiawaian kepada para pelanggan yang berpusat di luar negara. To whoever interested getting into food in business, I think you should explore your passion if you're really interested in the food industry. My advice is you can consider to obtain a degree in food science, nutrition or other related field. For my suggestion is do what you like. Daripada mi segera sehinggalah ke mi kolok, negara kita mempunyai 1,001 jenis juadah unik berasaskan mi yang boleh dibanggakan dan diperkenalkan ke seluruh dunia. Namun begitu, cita rasa dan kelazatan bukan lagi menjadi isu utamanya. Apa yang lebih relevan adalah produk mi yang seringkali mendapat reputasi negatif, terutamanya implikasi kesihatan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dalam penghasilan mi segera. Selain daripada persaingan sengit, terutamanya daripada pemain industri yang besar, masa depan industri pembuatan mi akan terus bergelumang dengan isu kesihatan dan nutrien yang sama. Pengusaha tempatan yang bakal berjaya dalam industri ini adalah mereka yang mempunyai kombinasi pengetahuan sains pemakanan yang dinamik, besertakan daya kreativiti keusahawanan yang tinggi dalam penghasilan produk mi yang lebih berkhasiat dan inovatif.